Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada murid-murid tahun 5 SK Kampung Kota. Untuk kelas PDPR kita pagi ini, kita sambung topik kemandirian spesies bagi tumbuhan, iaitu tajuk kepentingan kemandirian spesies haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Ini nak penutup bagi kemandirian spesies haiwan dan tumbuhan. Kita nak tengok apakah kepentingan sesama haiwan dan tumbuhan ni, okey? Jadi cikgu minta kamu buka buku teks kamu, muka surat 109, okey? 109. Okey, kita tengok situ. Apa cikgu ni cakap? Pelbagai hidupan saling bergantung untuk mengekalkan keseimbangan alam. Semua hidupan di dunia ni saling bergantung antara satu sama lain. Tumbuhan perlukan haiwan, tumbuhan perlukan manusia, manusia perlukan tumbuhan, manusia perlukan haiwan, haiwan perlukan tumbuhan, haiwan perlukan manusia tak? Cuba kita fikir. Okey. Lihat gambar yang pertama ni, gambar di ladang jagung. Okey, tu nampak ada pokok jagung. Okey. Kemudian ada pekebun ni lah. Apa pekebun ni buat? Jom kita baca. Tumbuh-tumbuhan merupakan sumber makanan kepada hidupan lain seperti haiwan dan manusia. Kita belajar tentang siratan makanan. Kita belajar tentang rantai makanan. Kita bermula rantai makanan mesti bermula dengan pengeluar. Pengeluar selalunya adalah tumbuhan. Dalam cerita ladang jagung ni, siapakah pengeluar? Pokok jagung. Okey, sama ada buah jagung tu ke, bijirin jagung tu ke, daun-daun jagung tu ke, itu semua menjadi sumber makanan. Bagi siapa? Bagi haiwan dan manusia. Dan kita tahu mana haiwan, ada haiwan herbivore yang makan tumbuhan, ada haiwan karnivore yang makan haiwan lain, ataupun ada haiwan omnivore yang makan tumbuhan dan haiwan lain. Jadi dalam gambar tu kamu nampak adanya pelbagai jenis haiwan dan manusia yang memerlukan tumbuhan sebagai sumber makanan. Okey? Kambing tu nampak. Kambing tu makan apa? Kambing tu makan daun pokok jagung. Yang ayam ni makan apa pula? Ayam ni makanlah biji-biji. Okey, biji-biji daripada jagung. Okey? Itik pun sama. Okey. Manusia pun makan apa? Manusia pun makan jagung sebagai sumber makanan. Okey? Sambung lagi mana tadi? Okey. Haiwan dan manusia pula membekalkan baja. Okey, haiwan dan manusia pula membekalkan baja atau nutrien kepada tumbuh-tumbuhan melalui proses pereputan. Apa ni? Manusia bekalkan baja dan nutrien. Okey, baja dan nutrien ni yang dimasukkan adalah secara semula jadi. Baja semula jadi. Okey, contohnya bahan buangan lah. Bahan buangan macam kita belajar penyah tinjaan tahun 4. Okey, penyah tinjaan. Haiwan pun buat penyah tinjaan. Okey, penyah tinjaan tu, najis tu, tinja tu sebagai nutrien, sebagai baja. Bagi siapa? Bagi tumbuh-tumbuhan. Macam contoh kambing tu lah. Kambing tu kalau dia dah makan apa semua, lepas 2, 3, 4 jam, 5 jam, dia akan membuat proses penyah tinjaan. Najisnya tu akan bertaburan di atas tanah. Kemudian najisnya itu akan mengalami proses pereputan. Proses pereputan. Siapa reputkan dia? Mikroorganisma. Ini kamu belajar nanti tahun 6. Mikroorganisma akan mereputkan tinja-tinja tadi untuk ditukar kepada nutrien. Nutrien ni akan meresap masuk ke dalam tanah. Kemudian siapa serap nutrien ni nanti? Akar bagi pokok. Jadi pokok akan jadi lebih subur. Jadi tapi kamu kena fikir, pokok tu dia serap apa? Dia serap nutrien, bukan dia serap najis. Okey? Okey. Sama juga kalau contoh ayam. Ayam tu mati. Okey? Ayam mati, bangkai ayam tu biar atas sana lama-lama dia akan mengalami proses pereputan. Siapa reputkan? Mikroorganisma. Semua zat-zat daripada bangkai ayam tu nanti akan bertukar menjadi nutrien dan meresap ke dalam
tanah. Bila meresap dalam tanah, akar akan serap. Akar pokok akan serap. Jadi akar menjadi semakin subur. Okey? Okey, itulah dia keseimbangan alam. Okey? Kita sambung lagi. Hanya sebahagian daripada najis haiwan dan manusia dapat dijadikan baja. Bukan semua najis haiwan boleh buat baja. Ada yang sesuai, ada yang tak sesuai. Okey? Jadi kita tengok seterusnya, situasi seterusnya. Pertama tadi sebagai sumber makanan. Tumbuhan perlukan nutrien daripada haiwan dan manusia. Manusia dan haiwan perlukan tumbuhan sebagai sumber makanan. Okey, tengok situasi yang kedua. Okey. Adanya pokok. Apa tu? Pokok rambutan. Ada monyet. Kemudian ada pokok apa ni? Ini pokok kekabu. Kalau kamu ingat cikgu tunjuk hari tu tentang pencaran. Okey? Pokok kekabu. Kemudian ni siapa punya bunga ni? Ini bunga lalang. Okey? Ni buah ni. Buah rambutan atas pokok. Adanya monyet. Okey? Kemudian adanya angin yang bertiup. Okey? Kita baca. Hidupan seperti haiwan dan manusia menyumbang kepada kemandirian spesies tumbuh-tumbuhan dengan membantu memencarkan biji benih dan buah tumbuh-tumbuhan. Okey. Kita belajar pencaran biji benih. Ada berapa cara? Ada 4 cara. Okey. Yang pertama melalui angin, kemudian melalui air. Ketiga melalui manusia dan haiwan. Yang keempat melalui mekanisme letupan. Jadi 4 teknik pencaran ini, cara pencaran ini ada yang melibatkan haiwan dan manusia serta unsur alam lah, seperti angin dan air. Okey. Kita tengok contohnya monyet tu. Monyet ambil rambutan, makan, telan bijinya, dia pergi tempat lain, kemudian dia buang najisnya. Dalam najisnya ada biji benih rambutan. Kat situ tumbuhnya pokok rambutan yang baru. Okey. Bunga lalang kemuncup sangkut pada bulu kucing, bulu arnab, pergi ke tempat lain, dipencarkan biji benih tersebut. Angin tiup pokok kekabu punya bunga punya biji benih pun dipencarkan. Okey. Ini semua saling berkait, saling memerlukan. Okey. Tengok situasi seterusnya. Tadi sebagai memencarkan biji benih. Okey, yang ini sebagai apa? Okey, kita tengok. Ada pelbagai haiwan kat sini. Ada tupai. Tupai tu tengah makan. Adanya sarang burung. Adanya burung belatuk tengah patuk batang pokok. Okey. Kemudian ni siapa ni? Ada arnab. Arnab. Arnab ni buat apa? Okey, jom kita baca. Haiwan membina sarang daripada tumbuh-tumbuhan untuk mendapatkan perlindungan. Tumbuh-tumbuhan juga membekalkan oksigen kepada hidupan lain ketika proses fotosintesis. Okey. Kamu cuba tengok sarang burung. Sarang burung selalu buat daripada apa? Daripada rumput-rumput kering. Okey? Rumput-rumput daripada mana? Daripada tumbuhan. Kamu tengok tupai. Tupai selalu duduk tinggal di mana sarangnya? Di atas pokok. Pokok tu sebagai habitatnya. Okey, sebagai tempat perlindungannya. Okey, burung belatuk tu sedang buat apa? Sedang mematuk batang pokok yang dah mati ke kan, ataupun yang masih hidup pun dia buat lubang. Untuk apa? Untuk buat sarang. Okey, supaya dia boleh bertelur kat situ, supaya dia boleh membiak, bertelur ke kan. Kemudian arnab pun selalu buat sarang kat mana? Dalam tanah. Okey, dia gali-gali lubang, dia masuk dalam tanah, tapi dia mesti nak tempat yang tersorok. Kadang-kadang ada rimbun-rimbun rumput ke, rimbun-rimbun pokok ke kan. Itu tempat perlindungan. Okey, menjadi habitat dia lah. Okey. Kemudian kita belajar tahun 4, fotosintesis tumbuhan. Tumbuhan membina makanan sendiri. Tumbuhan memerlukan gas karbon dioksida untuk buat fotosintesis, menghasilkan gas oksigen. Untuk siapa gas oksigen? Untuk manusia dan haiwan. Manusia dan haiwan akan menyedot oksigen ketika bernafas. Kemudian kita hembus nafas, kita keluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida untuk siapa? Untuk tumbuhan menyerap karbon dioksida ketika membuat proses fotosintesis. Kitarannya berpusing. Okey. Tumbuhan perlukan karbon dioksida, CO2. Tumbuhan keluarkan oksigen, O2. Untuk
haiwan. Haiwan ambil O2, haiwan keluar CO2. Okey? Itu cerita dia. Okey? O2 tu oksigen, CO2 tu karbon dioksida. Jadi kitaran gas itu berpusing, sentiasa berkitar antara tumbuhan dengan hidupan lain. Jadi saling memerlukan. Di samping tumbuhan menjadi tempat habitat bagi haiwan, tumbuhan juga menghasilkan oksigen untuk haiwan-haiwan ni bernafas, dan haiwan-haiwan ni menghasilkan karbon dioksida untuk tumbuhan membuat fotosintesis. Okey? Jadi jom kita tengok apa cikgu ni cakap. Interaksi antara hidupan mengekalkan keseimbangan alam. Interaksi ni tumbuhan dengan haiwan dan manusia ni dapat mengekalkan keseimbangan alam. Apakah yang akan berlaku sekiranya tumbuh-tumbuhan tidak mampu memastikan kemandirian spesiesnya? Apa jadi kalaulah tumbuhan ni mati? Semua tumbuhan mati. Apa jadi pada kambing? Kambing tak boleh dapat makanan. Kambing akan mati. Bila kambing mati, kita selamat ke? Cuba kita fikir. Siapa makan kambing? Harimau. Apa jadi pada harimau kalau kambing mati? Harimau pun akan mati. Okay. Macam kita manusia. Kambing mati. Apa jadi? Kita kekurangan sumber makanan. Kalau tu ayam pun mati sebab tak ada tumbuhan, tak ada makanan, kita pun kekurangan sumber makanan. Kalau manusia makin kurang sumber makanan, apa jadi pada manusia? Kita pun akan mati. Okey? Bayangkan kalau pula dalam dunia ni monyet pula tak ada. Monyet tak ada, biji benih buah tak boleh dipencarkan. Apa jadi pada pokok rambutan? Pokok rambutan akan pupus. Pokok rambutan dah tak ada dekat dunia. Okey? Bila tak ada buah rambutan, kalau contoh bukan pokok rambutannya tak ada, semua pokok-pokok buah-buahan tak ada. Apa jadi pada manusia? Manusia kekurangan sumber makanan. Manusia pun akan mati. Okey? Jadi penting ni. Okey? Seterusnya, kalau cerita pasal kitaran gas karbon dioksida dengan oksigen tadi. Okey, kalaulah tumbuhan mati, tak boleh buat fotosintesis, tak ada banyak gas oksigen dalam udara kita, apa jadi pada kita? Kita kekurangan gas oksigen, kita pun boleh mati. Kalau manusia pula mati, haiwan pula mati, kekurangan gas karbon dioksida. Boleh tak tumbuhan buat fotosintesis? Kurang nak buat fotosintesis. Apa jadi pada pokok? Pokok pun akan mati. Jadi kita saling melengkapi, okey, untuk keseimbangan alam. Okey? Jadi jika salah satu spesies pupus, habis, ini akan mendatangkan masalah pada alam sekitar. Okey? Jadi cikgu harap kamu faham apa yang kita belajar tentang hari ini, kepentingannya. Okey? Yang pertama tadi sebagai sumber makanan, okey, masing-masing saling memerlukan sumber makanan. Kedua, sebagai untuk meneruskan kemandirian spesies, untuk memecahkan biji benih tumbuh-tumbuhan. Dan yang ketiga, tumbuh-tumbuhan ini sebagai habitat atau tempat tinggal bagi haiwan dan juga membekalkan oksigen. Okey? Jadi cikgu harap kita saling menjaga alam ini, okey? Dan juga jaga jangan mencemarkan alam sekitar, okey? Dan cikgu harap kamu faham apa yang cikgu ajarkan hari ini, okey? Kita jumpa lagi kelas lain nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye.